Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita pada minggu ini dengan mata pelajaran kita pendidikan jasmani. Baik, topik kita pada minggu ini adalah bergayut songsang. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks pendidikan jasmani tahun 6 pada muka surat 4. Okey, pada muka surat 4. Baik, cikgu tak nak melengahkan masa lagi. Okey, kita lihat dulu objektif kita pada minggu ini, iaitu yang pertama yang pertama ialah bergayut pada palang dengan posisi badan songsang. Kalau bahasa Inggeris dia disebut inverted. Gitu. Yang kedua, mengenal pasti genggaman yang sesuai dengan posisi badan yang songsang semasa bergayut pada palang, pada bar tu. Dan yang ketiga, menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayakan diri. Baik, kita ada 3 objektif kita pada minggu ini. Okey, kita lihat daripada yang pertama. Persoalan kita pada minggu ini. Jika kamu lihat pada buku teks, dia tajuk permulaan pada buku teks atas tu dia tulis bergayut songsang. Jadi, apa itu bergayut songsang? Okey, bergayut songsang ni dia dalam aktiviti gimnastik lah. Okey, baik. Bergayut songsang adalah kemahiran bergayut pada palang dengan posisi badan songsang. Memerlukan kekuatan dan daya tahan otot bahagian tangan. Itu maksud dia, kita nak bergayut pada bar ataupun pada palang tu. Lepas tu badan kita nak songsangkan, kepala kat bawah, kaki kat atas. Dan yang paling penting sekali, bahagian badan kita yang menahan, yang memberi kekuatan adalah otot pada bahagian tangan kita lah. Dan yang kedua, murid perlu mengawal imbangan badan agar tidak terjatuh. Ini pun penting. Sebab kita dah songsang kan, kita tak nak kita terjatuh ke bawah. Jadi genggaman dan daya tahan otot badan tangan kita itu penting lah. Termasuk dengan imbangan pada kaki kita. Itu maksud bergayut songsang. Okey, ini contoh gambarnya. Ini dia belum songsang lagi. Ini bar yang ada. Tangan dia macam tu. Kita lompat naik yang tu dan nanti kita akan inverted kan. Kita akan songsangkan badan kita. Caranya macam mana sebentar lagi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, langkah keselamatan sebelum kita melakukan aktiviti inilah. Yang pertama, kita mesti memastikan palang dalam keadaan selamat untuk digunakan. Maksud selamat tu adalah palang tu kukuh, tak bergerak, tak berkarat, tak licin, tak ada air, tak tajam dan sebagainya. Kita nak check dulu, kita kena check dulu, kita kena semak dulu, kita kena lihat dulu sama ada palang tu, yang paling penting dia tak berkarat lah, dan dia kukuh, tak bergerak dan sebagainya. Okey, yang kedua ni penting, pastikan kamu tidak menggenggam palang terlalu kuat bagi memudahkan aktiviti bergayut. Maknanya kita jangan genggam, kalau kita genggam kuat gitu, kita tak boleh nak bergayut lah nanti. Dan yang ketiga, aktiviti ini memerlukan pengawasan guru ataupun orang yang lebih dewasa ataupun ibu bapa kamu lah. Aktiviti ini boleh dilakukan dekat sekolah kita ada, ataupun di taman-taman permainan ada palang, tapi dia memerlukan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Kalau kat sekolah dia dengan guru mata pelajaran pendidikan jasmani kamu lah. Sebabnya kita nak mengelakkan berlakunya kecederaan yang serius. Sebab apabila kita songsang, kepala kita di bawah dan kaki kita di atas. Kalau kita melakukan aktiviti ini tanpa pengawasan ataupun kita bermain-main ataupun kita bergurau, dia akan mendatangkan kecederaan yang serius. Saya harap semua dapat faham lah berkenaan dengan langkah keselamatan. Ini perkara yang perlu kita titik beratkan. Okey, ini contoh dia. Palang ni gunakan. Okey, seterusnya. Okey, ini langkah bergayut songsang. Okey, langkah-langkah ni ada di buku teks muka surat 4. Cikgu ambil. Okey, jika awak dapat lihat gambar itu. Okey, baik. Yang pertama macam mana? Okey, yang pertama dia kata, berdiri menghadap palang, genggam palang dengan genggaman bawah. Genggaman bawah macam ni lah. Ni palang. Kita genggam bawah macam ni. Tangan kita pegang palang macam tu. Kita pegang palang macam tu. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Baik, yang kedua, dia kata lonjak dengan ekstensi badan dan rapat pada palang. Apa maksud dia? Maknanya kita dah pegang macam tu, kita bengkokkan lutut, kita lonjakkan badan kita untuk kita luruskan terus badan kita. Ekstensi tu maksudnya kita luruskan badan kita dan pinggang kita tu, tangan kita tu akan berada di tepi pinggang kita dengan pinggang kita rapat kepada palang. Itu maksudnya. Kalau awak dapat rujuk kepada gambar rajah dan anak panah yang cikgu tunjukkan pada gambar. Baik, yang ketiga,
Seterusnya, fleksi pinggang. Ini kita dah nak mulakan proses untuk kita songsang ataupun kita nak inverted. Dengan cara tangan kita memegang dengan kukuh tapi bukan yang genggaman yang terlalu kuat. Kita hanya membengkokkan pinggang kita sahaja. Kita tak payah nak lonjak lagi. Kita tak perlu lonjak. Kita bengkokkan pinggang sahaja untuk nanti graviti ataupun berat badan kita itu akan membuatkan badan kita akan terus inverted ataupun songsang. Okey, turunkan kepala dan ekstensi kaki ke atas. Jadi kaki kita tu, lutut kita tu tak boleh bengkok lah. Gimnastik ni lutut tak boleh bengkok. Jadi lutut kita kena lurus. Kita turun, bila kita dah fleksi pinggang, kepala kita akan turun ke bawah. Dan kita hanya sekadar mengangkat sahaja kaki kita ke atas. Itu maksud dia. Jadi dalam proses kita turunkan kepala dan ekstensi kaki ke atas ni, kita kena kawal. Cikgu dia kata apa tu? Kawal imbangan badan dengan kaki semasa posisi badan songsang. Maknanya kita kena kawal dengan kaki kita. Kita tak boleh tegak habis, lurus habis ke belakang, nanti kita jatuh. Kita kena kontrol. Kita kontrol kaki kita supaya badan kita dalam posisi yang terbaik. Gitu maksudnya. Okey? Gitu maksudnya. Seterusnya, kita fleksikan balik pinggang kita. Maknanya kita lembutkan balik pinggang kita. Kita bengkokkan balik pinggang kita. Dan kita turunkan semula kaki kita. Kita dah inverted itu, kita bengkokkan balik. Kita turunkan balik kaki kita berlawan arah dengan yang tadi. Okey, bila kita dah turunkan kaki, kita angkat badan kita lurus seperti dalam gambar. Lurus seperti dalam gambar ini. Kemudian kita mendarat. Kita nak mendarat tu, kita tolak tangan kita. Kita tolak tangan kita ke belakang dan kita mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Maknanya kita tolak ke belakang, kita luruskan tangan macam itu. Kita mendarat dengan kedua-dua kaki kita dan kita melakukan fleksi lutut. Iaitu kita membengkokkan lutut semasa kita mendarat. Itu maksudnya di situlah gambar rajah gitu. Okey, dia ada berapa langkah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, aktiviti ini kita boleh lakukan di sekolah ataupun di taman permainan, tapi dia memerlukan pengawasan orang yang lebih dewasa lah. Itu langkah-langkah untuk kita bergayut songsang. Maknanya bergayut songsang ni bukannya kita dah turun kepala, turun kaki tu kita pusing terus naik atas. Tidak. Kita turun kepala dan kaki, lepas tu kita akan patah balik. Kita akan pusing semula ke arah yang berlawanan. Bukannya kita pusing 360 terus. Tidak. Gitu maksudnya. Baik. Dalam bergayut songsang ini ada beberapa jenis genggaman. Okay, ada beberapa jenis genggaman. Baik, genggaman yang pertama, genggaman atas. Genggaman yang pertama, genggaman atas. Maksudnya kita pegang tangan kita macam ini. Bar kat depan kita. Ni bar kat depan kita, kita pegang macam ni. Ini genggaman atas. Yang kedua, iaitu genggaman bawah. Ini bar. Tangan kita macam ni. Ni bar, kita macam tu. Kita pegang macam tu. Kita balikkan. Dan yang ketiga, genggaman campuran. Ini bar, tangan kita satu macam ni, satu lagi kita macam ni, kita pegang macam ni. Baik. Gambar ni cikgu ambil daripada YouTube Cikgu Naim. Cikgu Naim 29. Baik. Jadi, antara tiga-tiga genggaman ni, kamu rasa, murid-murid rasa genggaman mana yang sesuai? Yang paling sesuai lah. Atas ke, bawah ke atau campuran? Yang mana lebih sesuai untuk kita gunakan untuk kita buat aktiviti bergayut songsang ini. Inverted. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil inverted. Jadi cikgu nak awak fikirkan. Kalau awak boleh cuba, ada di taman permainan rumah kamu ke ataupun di sekolah memang mungkin belum boleh lagi lah. Tapi keselamatan yang paling utama, awak perlu ada, murid-murid perlu ada pengawasan orang yang lebih dewasa. Lebih baik pengawasan daripada ibu bapa lah untuk kita melakukan aktiviti ini. Nanti kalau kita dah naik sekolah, insyaAllah kita dah naik sekolah dah buka, dah belajar nanti, tiba waktu DJ, cikgu boleh ajarkan dalam murid kelas cikgu. Gitu. Baik. Sebelum cikgu akhiri kita punya topik ringkas kita hari ini, topik pendek kita pada muka surat 4, sebagai penutup kata, sebagai refleksi. Yang pertama hari ini, cikgu dah terangkan kepada kamu apa itu maksud bergayut songsang. Bergayut songsang ni perbuatan atau aktiviti kita bergayut secara inverted, secara terbalik, yang memerlukan daya tahan otot. Otot mana? Otot tangan. Itu yang penting. Baik, lepas tu langkah keselamatan seperti cikgu terangkan tadi, kita perlu pastikan palang yang kita nak gunakan tu dalam keadaan selamat. Tak berkarat, tak bergerak, kukuh, tak patah.
tak berminyak dan tak licin lah. Itu maksudnya. Dan yang paling penting sekali, aktiviti ini memerlukan pengawasan daripada orang dewasa. Orang yang lebih dewasa ataupun guru ataupun ibu bapa kamu. Baik. Seterusnya adalah langkah-langkah bergayut. Ada 7 tadi langkah bergayut. Awak boleh rujuk balik buku teks awak pada muka surat 7, pada muka surat 4 untuk lihat bagaimana langkah-langkah bergayut itu tadi. Dan yang akhir sekali, jenis genggaman. Berapa jenis genggaman yang ada? Ada 3 jenis genggaman. Genggaman atas, genggaman bawah dan genggaman campuran. Cikgu juga tanya soalan pada kamu tadi. Kamu rasa genggaman mana yang lebih sesuai untuk kita lakukan aktiviti bergayut songsang ini? Baik. Jadi sampai sini saja kelas PDPR kita pada minggu ini. Cikgu akan beri sedikit lembaran kerja untuk kamu siapkan selepas ini. Jadi sampai jumpa lagi murid-murid. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.